Salam kepada saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama telukai tema pada hari ini, penimpuan dan peringkapan kerajaan. Mari kita datang berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan haus dan akan kebenaran Tuhan. Dan kami mau memahami firman-Mu. Ampunlah dosa kami, kuduskan jiwa kami, memelihara Yesus melalui firman-Mu dan kerja Roh Kudus, supaya jiwa kami boleh diguna oleh Tuhan, sebab apa yang Tuhan ingin guna adalah perkakas atau alat yang bersih. Bantulah kami menjadi anak Tuhan yang bersih demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Penimpuan dan peringkapan kerajaan. Matius bab 11 ayat 25 sampai ke 30. Mari kita membaca ayat firman Tuhan. Pada masa itu, Yesus berkata, "Ya Bapa Tuhan, langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu, kerana Engkau menyembunyikan perkara-perkara ini daripada orang yang bijak dan terpelajar, tetapi menyatakannya kepada orang yang tidak terpelajar. Ya Bapa, demikianlah yang Engkau kehendaki. Segala sesuatu yang telah diserahkan kepadaku oleh Papaku, tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tiada seorang pun mengenal Bapa kecuali Anak, dan orang yang telah dipilih oleh Anak untuk menyatakan Bapa mereka. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih, lesu dan menanggung beban berat. Aku akan memberikan kamu ketenangan. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, kerana aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan mendapat ketenangan. Perintah yang ku berikan mudah dilakukan dan beban yang ku tanggungkan pun ringan. Firman Tuhan memberi kita ketenangan dan apa cara dan arah di mana kita boleh menghadapi kehidupan yang penuh dengan keberatan, penuh dengan beban. Belajar Yesus Kristus punya rendah hati dan lemah lembut. Belajarlah begitu fokus akan Yesus Kristus dalam jiwa ini hanya demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari, di sebalik teks dalam ayat suci ini ialah di mana pentanda masa pada masa itu menghubungkan doa Yesus 25 sampai 7 dengan perhukuman terhadap Korazia, Persaida dan Kapernaum, iaitu bandar-bandar Galilea yang tidak menerima Kristus Yesus. Ayat 25 dan 26 mentandakan peralihan daripada hukuman terhadap orang bijak dan terbelajar, yang pembaca harus kaitkan dengan bandar-bandar Galilea kepada kanak-kanak kecil, yang terutamanya adalah para murid yang dengan lelar menerima mesej Injil dan memikul kuat Yesus. Wahyu tentang perkara-perkara ini datang kepada kanak-kanak kecil daripada Tuhan melalui anaknya yang mempunyai hak istimewa ilahi untuk menentukan orang-orang yang kepadanya yang menyatakan Bapa. Wahyu terbuka kepada semua. Wahyu itu adalah satu cara di mana Tuhan memberitahu akan kita. Walaupun kehidupan seorang orang wahyu ini terhal dan telah ditentukan, ia sebenarnya terbuka kepada semua kamu yang letih lisu dan menanggung beban berat, dengan mencerminkan pergantungan seseorang anak kepada ibu bapa. Orang ramai yang berpaling kepada Yesus kerana beban yang mereka tanggung dan keletihan yang timbul akibat akan menerima ketenangan bagi jiwa. Marilah kita balik kepada Tuhan Yesus. Yok sebagai Torah baru. Yok yang Yesus Kristus mengesah pendengarnya untuk mentanggung adalah kebijaksanaan dalam bentuk Torah yang baru, yang Matius menggambarkan dalam pada 12 ayat 1 sampai 14, yang akan membebaskan mereka daripada stipulasi Farisi yang membangkang. Dalam belajar dari Yesus, yok baru mereka menjadi mudah dan beban baru mereka menjadi ringan. Dalam Matius Bapa Sukawi adalah yang mengenal umatnya dan kepada siapa para murid berdoa. Berdasarkan ini, Yesus merujuk kepada Bapanya sebagai Tuhan langit dan bumi, menyatakan bahawa Dia adalah pencipta dan pemeliharaan dunia, dan dengan demikian adalah berdaulat. Yesus memuji Tuhan atas kedaulatan ini dan kemampuan yang menyertainya untuk sembunyikan harta ini dari orang bijak Sophos dan terpelajar Sumetos.
Doa ini secara tersilap menteruskan penghukuman terhadap bandar-bandar Galilea dalam ayat 20 sampai 24. Dalam perjanjian lama Tuhan mengkacaukan mereka yang tidak taat dan enggan mengakui Nia. Dalam Isaiah 29 ayat 14, kedua-dua himat orang bijak Sophos akan lihat. Kecerdasan orang cerdik Sunetos akan hilang. Kerana penyembahan yang kosong dan kerosakan moral. Orang bijak dunia kebijaksanaan sana yang sejati. Menurut David dan Alisan, dua sarjana Alkitabiah, seseorang harus memikir orang bijak duniawi dengan kecanggihan sekular atau duniawi yang walaupun bijaksana di mata mereka sendiri dan cetek dalam rancangan mereka sendiri, namun jauh dari kebijaksanaan yang sejati. Para pemimpin Israel pada masa Isaiah bersalah atas kesombongan dan pemberontakan dan begitu juga musuh-musuh Yesus di kota-kota ini. Hal-hal yang telah disembunyi papar sukar ditentukan. Dalam konteks ini, pemahaman intelektual tentang perbuatan-perbuatan Mesaya dan orang yang mempersiapkan jalannya adalah cara yang paling mungkin. Yesus merujuk kepada perbuatan-perbuatan tersebut sebagai mukjizat yang gagal menghasilkan respon pertaubatan di Bandar Galilea, ketidakmampuan penduduk untuk memahami aktiviti penyelamatan Tuhan adalah akibat daripada keengganan untuk mengakui perbuatan Mesias. Sebaliknya Tuhan telah menyatakan kepada kanak-kanak kecil dalam kitab Septuagint, iaitu Alkitab orang uh, Alkitab Yunani di mana terjemahan daripada Perjanjian Lama Ibrani. Perkataan untuk kanak-kanak kecil Nepios kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan orang benar. Kemudian dalam Matius, Yesus membagi murid-muridnya untuk menjadi seperti kanak-kanak kecil dan mengatakan bahawa kedudukan rendah kanak-kanak ini adalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bagi Matius, kanak-kanak kecil yang menerima wahyu ini adalah rendah hati, benar dan bertaubat, seperti yang tidak seperti orang yang sombong dan tidak bertaubat yang dirujuk oleh Yesus. Dalam ayat 21 sampai ke 24. Mensemuikan, mempersingkatkan pengetahuan, meletakkan ayat 25 dalam konteks eskatologi, iaitu satu pengetahuan tentang berakhiran zaman. Secara meluas dijangkakan bahawa akhir zaman akan membawa pengetahuan dan kebijaksanaan yang belum pernah terjadi sebelum bagi orang pilihan. Dalam teks perjanjian lama dan juga penulisan bait suci yang kedua tentang wahyu, beberapa teks perjanjian lama dan penulisan bait suci yang kedua mencerminkan hal ini. Irumaya bab 31, Habaku bab 2 dan satu penulisan lagi dalam bait suci yang kedua penulisan pemberitaan dalam Matius dalam tulisan-tulisan perjanjian baru yang lain adalah bahawa Bapa telah memilih untuk menyatakan perkara-perkara ini sekalian melalui anaknya. Ini adalah undangan pada masa kini bagi semua orang yang mengakui keperluan akan Bapa dan percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Seperti yang Yesus kata, adalah apa yang Bapa berkenan untuk melakukan. Kristologi tinggi dalam Matius. Ayat 27 ini membuktikan kristologi tinggi Matius di mana Yesus kini menjadi pusat kuasa dan wahyu Tuhan. Menurut ayat 25, Bapa telah menyatakan hal ini kepada anak kecil. Tetapi cara berkata ini adalah melalui Yesus. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Papaku. Sesetengah orang berpendapat merujuk kepada tradisi kebijaksanaan Yahudi bahawa segala sesuatu merujuk kepada kebijaksanaan. Semua perkara diserah kepada Yesus. Walaupun ini memang benar seseorang akan menjangkarkan perkataan diwahyukan, menggantikan diserahkan. Frasa semua perkara merangkumi bukan saja kebijaksanaan, tetapi juga perbuatan Mesaya. Pelantikan anak bergema dengan seorang seperti anak manusia dalam Daniel bab 7 yang dibeli dinomi kuasa, kemuliaan dan kekuasaan berdaulat. Dalam bab yang ke-9 ayat ke-6 dalam Matius, anak manusia mempunyai kuasa untuk melaksanakan hak istimewa Bapanya untuk mengampuni dosa. Pada akhir Injil dalam bab ke-28 ayat ke-18, Yesus mengisytiharkan bahawa segala kuasa di surga dan bumi telah dibelikan dinomi kepadaku
untuk penggunaan dinomi, paradinomi yang serupa. Bagi Matius, Tuhan telah mengkurniakan anaknya Yesus bukan saja dengan kebijaksanaan, tetapi juga dengan kuasa dan autoriti untuk memanifestasikan kehadirannya yang menyelamatkan di bumi. Matius 11 ayat 27 menjelaskan penerima eksklusif Yesus dari segala sesuatu. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengenal apa anak kecuali Bapa, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa kecuali anak. Tetapi dua perspektif berbeza yang boleh digunakan untuk mentafsirkan pengetahuan bersama ini. Yang pertama, penyelarasan kehendak Israel dan kehendak Tuhan dalam perjanjian lama, atau kedua, kesatuan mistik di mana Bapa dan Anak mengenal satu sama lain melalui lebih daripada penyelarasan kehendak masing-masing. Pilihan kedua menafsirkan pengetahuan yang dikongsi oleh anak dan bapa dalam hubungan yang misteri dan melampaui rasional. Saudara-saudari, kita lihat Lutz mentawarkan bahawa pandangan ini seolah-olah sesuai dengan tempo penulisan bait suci yang kedua dengan pergerakan ke arah transformasi mistik iman perjanjian lama. Tetapi sedikit bukti dalam Matius sedang kesusahan bait suci yang kedua untuk ini. Pilihan satu seras dengan penyampaian Matius tentang Yesus sebagai Israel yang sebenar, yang sepenuhnya taat kepada Bapa Surgawi dan mengetahui kehendaknya. Perkataan Yunani untuk mengenal dalam ayat 27b epikinoskor mengingatkan kepada perkataan Ibrani yada yang menyatakan hubungan rapat dan inti antara dua pihak seperti Tuhan dan bangsa. Perkataan ini adalah cara tidak langsung untuk menggambarkan hubungan timbal balik, ciri khas bahasa-bahasa Semitik. Hubungan Yesus dengan Bapa Surgawi ini adalah contoh hubungan yang Tuhan inginkan dengan umatnya. Contohnya Ulangan, Hosea dan Amos. Hubungan ini tidak pernah sepenuhnya talelisasi kerana ketidaktaatan umatnya. Saudara-saudari dan Kristus Yesus, Yesus mensingkatkan Bapa. Anak mempunyai hak istimewa eksklusif untuk mensingkatkan Bapa kepada siapa yang dipilihnya. Yesus adalah penerima tunggal kebijaksanaan dan kuasa Bapanya, dan kini dia mempunyai mandat untuk memilih orang-orang yang akan dinyatakannya keselamatan. Ini bukan prestasi di mana sesetengah dipilih untuk menerima perkhidmatan yang lain tidak. Dia telah memilih untuk mensembunyikan cahaya wahyu daripada orang bijak. Kerana kegagalan mereka untuk berdaulat, bahawa taubat. Mereka yang merendahkan diri seperti kanak-kanak yang bergantung akan menerima perbijaksanaan dan mendapat manfaat daripada kerja penyelamatan Yesus Kristus. Jemputan untuk semua yang letih. Tetapi Yesus di sini tempat wahyu Tuhan mengalu semua yang memberi respon kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lisu dan tanggung beban berat. Bagi mereka yang sambut anak dan mengakui keperluan mereka, anak akan menyatakan papar yang letih lesu dan tanggung berat mengingatkan kita kepada telata dan tepiah. Dalam bab ke-9 atau 36, Yesus panggil semua untuk mendapat rehat dalam dia, bukan hanya murid-murid. Saudara-saudari, kita lihat penjelasan seterusnya. Letih, kopiah keletihan dari usaha fizikal dan rohani, terbeban berat, beban yang berat, fortitude, menggambarkan haiwan atau manusia yang terikat kepada kuk. Haiwan penarik berat, beban yang berat. Manusia meletakkan kuk di bahu mereka untuk mengagihkan berat, menanggung beban berat. Kuk sebagai pentindasan. Perbandingan dengan kuk saya adalah borok kayu yang diletak di bahu seseorang. Kuk juga melambangkan pelbagai jenis pentindasan. Bagi Matius, kuk yang ditanggung oleh pendengar Yesus adalah halakah Farisi yang membangkang dan mentindas. Ia juga mungkin merujuk kepada beban ekonomi dan sosial yang boleh merujuk kepada mana-mana perkara ini. Tetapi konteks naratif penghuraian terutama bab 12 ayat 1 sampai 4 lebih cenderung kepada ketaatan yang berat terhadap hukum. Harakah-harakah orang Farisi menjadi hukum Musa boleh digunakan dalam pelbagai keadaan yang berakar umpi dalam keinginan mereka untuk mencerminkan kesucian Tuhan dalam segala yang mereka lakukan. Saudara-saudari dalam Yesus, harakah dan ketaatan. Harakah berasal dari kerja
Ibrani, kata kejar Ibrani berjalan. Suatu derivasi yang mentangkap sifat komprehensif dari interpretasi ini. Seluruh Israel termasuk orang-orang Farisi harus berjalan dalam ketaatan penuh kepada hukum Taurat dalam segala hal. Walaupun tafsiran ini berada dalam bentuk lisan semasa zaman Yesus yang menjadikan dikodifikasikan dalam Mishnah pada abad yang kedua Masihi. Orang Farisi mencabar Yesus apabila beliau melanggar ajaran mereka. Contohnya apabila beliau menyemburkan pada hari Sabat. Jangkaan undangan undang jangkaan undang-undang orang Farsi. Keinginan mereka yang baik untuk menjadi suci dan cara ini mengkaburkan sifat suci Tuhan sebagai yang penuh belas kasihan dan rahmat. Tuhan ingin menyemburkan apabila ini berlaku jangka undang-undang orang Farisi menjadi kuk yang mentindas dan meletakkan berbanding dengan yang ditawarkan oleh Yesus. Ramai sarjana berpendapat terminologi petikan ini selari dengan pertulisan ser. Saudara-saudari keinginan mereka yang banyak baik-baik untuk menjadikan suci dan cara ini mengkaburkan sifat suci Tuhan. Jadi saudara-saudari, marilah kita datang kepada Yesus. Kita menerima undangan daripada Yesus untuk di mana Yesus mau mempikul beban dan juga kesusahan kita. Orang kebijaksanaan menjemput yang tidak berpendidikan untuk mendekati kepada saya dan untuk letakkan leher anda di bawah kuknya dan biarkan jiwa anda menerima pengajar. Orang bijaksana telah bekerja sedikit tetapi menemui banyak ketenangan untuk diri sendiri. Yesus dalam Injil Matius mengkonfigurasi semua citra ini sehingga dia menjadi kebijaksanaan Tuhan. Sesuatu yang hanya diterima oleh orang yang bijak. Bagi Yesus, kebijaksanaan sekarang adalah kuknya. Dan dialah yang mentawarkan istilah kepada mereka yang berjerih payah. Mari kita belajar kerendah hati dan juga kelemah lembuan Yesus Kudus di mana tubuh rampah hati dan kehendak Tuhan. T.W. Mansur berpendapat bahawa teks 51 ketika berbicara tentang kebijaksanaan sebenarnya merujuk kepada hukum Taurat, suatu identifikasi yang tercermin dalam sejumlah teks Yahudi yang lebih kemudian. Saudara-saudari, Yesus sebagai pemberi hukum. Oleh itu, Yesus dalam kedua-dua, Matius 11, 27 dan 29, dan berbeza dengan Musa adalah pencemaran sempurna tujuan dan tuntutan Tuhan dan secara fungsional ataupun dia punya fungsi dengan Torah memberi hukum dan hukum adalah satu. Bacaan ini diperkukuhkan apabila kita mempertimbangkan penulisan undang-undang Sabat oleh Yesus dalam bab 12 ayat 1 sampai ke 4. Janji rehat mengingatkan kita rehat yang mengiringi pemilihan tanah yang dijanjikan di mana terdapat kebebasan daripada musuh-musuhan. Israel akan mengalami jika dia setia kepada hukum. Saudara-saudari malangnya, dia tidak setia dan lehat tidak ada. Walaupun Yesus tidak mengatakan apa-apa tentang pemulihan tanah, rehat daripada musuh dan penindasan sesuai pemandangan beras kasihan Yesus dan mereka yang diganggu dan tidak percaya. Yesus tunjuk beras kasihan terhadap mereka yang diganggu dan tidak percaya yang mencerminkan keperluan untuk rehat daripada musuh dan penindasan. Beratnya peransingan Israel. Ini adalah berakhirnya pengasingan di mana dibebaskan daripada kesan ketidaktaatan bangsa itu dan domba-domba Israel yang hilang ditemui. Panggilan untuk belajar daripada saya adalah untuk mempelajari kebijaksanaan yang ditawarkan oleh Yesus bahwa ketenangan yang sangat diperlukan tidak seperti lawan yang sombong dan agung. Tidak mau belajar daripada Yesus. Farisi tidak amar apa yang mereka cakap, tetapi baliknya mengikat beban berat dan suka untuk dipikul dan letak di atas bahu orang lain. Yesus panggil para pengikutnya untuk belajar daripada Yesus, apa yang sudah Yesus ada, apa yang Yesus sudah belajar dan buat. Kerana aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati serali dengan awal ajaran Yesus tentang apa yang dia khotbah di atas bukit di bab yang kelima. Semua sifat berada di teras identiti Yesus. Yesus ini tidak bermakna bahawa dia kekurang autoriti terhadap pemusuhan. Pada masa yang sama,
ini adalah hamba Tuhan yang tidak akan bertekar atau berteriak seperti yang ditunjukkan oleh narasi kesengsaraan Matius. Saudara-saudari, lihat untuk jiwa anda, dan buruh yang patah terkurai tidak akan diputuskan. Ketaatan kepada panggilan ini menghasilkan rehat bagi jiwamu dalam konteks mewakili diri sendiri berbanding dengan jiwa yang terus hidup selepas kematian. Baris kamu akan mendapat ketenangan bagi jiwa. Rujuk kepada Irmaya bab 6 ayat 16, di mana Israel boleh mengelakkan pengasingan yang akan datang jika dia berbaling daripada kejahatan dan berkelakuan baik, hidup dalam ketaatan kepada hukum. Ini Yesus telah memaklumkan berakhirnya asing lalui ajaran tentang kerajaan dan perbuatannya untuk mentandakan pemulaan kerajaan Tuhan, kerana mereka yang terbeban dan letih lisu hanya berbaling kepadanya, pikuknya untuk terima ketenangan yang telah lama dinantikan, khusus dari tindakan roh jahat, pesakit, penyakit ketaatan yang memberatkan kepada hukum Daurat. Kut mudah Yesus dalam Matius bab 11 ayat 30 jelaskan adalah mudah bebanku ringan, sangat beza dengan harakat Farisi yang beban dan berat. Seperti yang dijelas dalam bab 10, ikut Yesus sebenarnya bukan mudah. Tadi pikul tidak bermakna bahawa hidup dia tidak lagi mudah tanpa beban untuk ditanggung. Tetapi apa yang tidak sama ialah apabila dibaca dan konteks konflik berterusan Yesus dengan orang Farisi, kita dapat lihat harakat menjadi setia kepada Tuhan bukan sesuatu yang beban, tetapi sebaliknya beban membebaskan seperti yang ditunjukkan dalam petikan Yesus yang menyatakan. Jadi sepanjang sejarah beberapa kebergerakan kesucian telah salah kerana menghasilkan kod moral yang ketat. Walaupun tujuan mereka adalah galak suci, hasilnya kadang-kadang memusnahkan bahawa pengkucuran mereka tidak sejajar dengan jangka manusia. Abar Injil dikurangkan pada suatu siri dalangan kehidupan dan kebebasan yang diberikan menjadi kabur di latar belakang. Undangan Farisi adalah apa? Mereka letih dan terbeban pada zaman Yesus tangguh perundangan Farisi yang tindas dan beban. Beberapa jangkaan denominasi kesucian berkaitan pakaian dan tingkah laku juga sama-sama beban. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, Yesus tawar Injil tenang, bebas dan kemerdekaan. Semoga kita sebagai gereja khotbah hidup Injil yang sama supaya mereka dibebani dan dilelahkan oleh harapan orang lain secara lebih umum oleh keprihatinan ke dunia ini akan mengenai beban taat kepada Kristus ringan dan mudah. Perlu khobar hidup Injil agar orang dibebani dapat rasa beban ketaatan kepada Yesus Kristus adalah ringan. Mari kita datang bersama berdoa. Tuhan Bapa, puji syukur atas Injil Yesus ialah beban yang tidak beban tetapi ringan, dan kita dapat belajar kerendah hati dan juga lemah lembut Yesus dengan mentumpukan perhatian sepenuhnya dalam Tuhan Tridunggal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita jumpa lagi. Semoga Tuhan memberkati semua orang.